tentang jambatan kedua di antara Johor Bahru atau second link lah, iaitu what do you call that? Laluan kedua je, second link. Jadi correct, laluan kedua, second link. Laluan kedua di antara Singapura dan Johor Bahru. Berita baik daripada kedua-dua Perdana Menteri bahawa kadar tol akan dikurangkan sebanyak 30%. Tentulah adalah satu berita baik. Dan saya rasa agak kagum. Saya nak ulangi lagi ya. Saya rasa agak kagum dengan pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri. Itu sebab bila saya sebut kagum, semua pun nak dengar jelas-jelas. Jarang kita rasa kagum lah. Tapi saya nak melahirkan rasa kagum bahawa kerajaan Malaysia boleh kurangkan harga tol sebanyak 30%. Sungguhpun laluan kedua ini sehingga sekarang masih mengalami kerugian. Biasanya bila rugi, dia akan naik lagi tol. Tetapi ini kali pertama, sungguhpun lebuh raya rugi, dia kurangkan kadar tol. Saya rasa itulah keadaan di Malaysia. Bila lebuh raya untung, dia akan naikkan kadar tol. Bila lebuh raya rugi, dia akan kurangkan harga tol. Yang berlaku di luar negara ialah terbalik. Kalau sudah untung, sudah dapat kos pembinaan, maka untuk kepentingan negara dan rakyat, ia harus dikurangkan. Dan sekiranya dia masih rugi, mungkin terpaksa dinaikkan. Tetapi di Malaysia, bila rugi dikurangkan, bila sudah untung dapat kos pembinaan asal, dia naikkan lagi. So di sini, sungguh pun bagi pihak DAP, kami mengalu-alukan pengumuman untuk mengurangkan kadar tol second link, laluan kedua, iaitu di bahagian Tuas, Johor. Saya nak tanya, mengapa yang dekat Johor Bahru boleh kurangkan tol, dekat Pulau Pinang pula naikkan tol? Kadar tol di Pulau Pinang akan dinaikkan daripada RM7 ke RM9.40, iaitu kenaikan sebanyak 34%. Di Johor Bahru kurang 30%. So di mana di antara kedua-dua negara tol dikurangkan, tetapi di antara satu negara, satu Malaysia, tol dinaikkan. So kita harapkan bahawa kerajaan Malaysia boleh amalkan prinsip satu Malaysia dengan mengkaji dan menimbang semula kenaikan tol sebanyak 34% untuk jambatan pertama dan kedua Pulau Pinang yang akan dilaksanakan pada 2014. Jambatan Pulau Pinang pertama mengalami atau telah menerima pulangan yang lumayan dan sekarang beruntung, dan telah lama mendapat balik kos pembinaan, iaitu saya rasa kira-kira tak sampai 800 juta pun. Sudah lama mendapat balik kos pembinaan. So apa tol yang dikutip sekarang ialah untung buta sahaja. Sepatutnya ia harus tidak dikenakan, tetapi terus dikenakan mungkin untuk subsidi jambatan kedua Pulau Pinang. Tetapi kalau di Johor Bahru boleh kurangkan tol 30%, mengapa keadaan sedemikian tidak boleh berlaku di Pulau Pinang? Lebih-lebih lagi bila pengurangan tol sebanyak 30% akan menguntungkan bukan sahaja atau memanfaatkan bukan sahaja rakyat Malaysia di Johor, tetapi juga rakyat Singapura. Sedangkan di Pulau Pinang yang akan mendapat faedah kalau
tol dikurangkan ialah semuanya rakyat Malaysia. So saya harap amalkan semangat satu Malaysia dengan menimbang semula kenaikan tol sebanyak 30% untuk jambatan Pulau Pinang. Seperti mana guna pakai seperti mana yang dipakai di Johor Bahru, iaitu pengurangan tol 30%. Kalau tidak, saya rasa rakyat Malaysia di bahagian utara akan rasa mereka dianaktirikan berbanding dengan rakyat Singapura yang dapat manfaat pengurangan 30%. Yang dapat manfaat rakyat Singapura dan juga rakyat Johor, tetapi di Pulau Pinang pula tol dinaikkan. Yang rugi semuanya rakyat Malaysia. Ini yang tak masuk akal.